Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-muzhib lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bagi bersama-sama kita membincangkan hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab yang berjudul 40 hadis perihal zaman kini yang dikarang oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita hampir menghadapi bulan Ramadan, suatu bulan yang cukup istimewa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yang telah dikhususkan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan tersebut terdapatnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dan pada bulan Ramadan juga adalah merupakan bulan yang mana kita akan berpuasa, melawan hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita mula, suka saya untuk kita bersama-sama berkongsi membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami pada akhir hari bulan Sya'ban, iaitu pada hari kita, hari ini dan esok, antara hari daripada hari-hari akhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan, baginda SAW menasihati para sahabat, memberi peringatan kepada para sahabat, berkongsi bersama dengan para sahabat tentang suatu bulan yang sangat istimewa yang bakal ditempuhi oleh baginda bersama dengan para sahabat. Jadi hari ini kita mengambil keberkatan di atas apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberi peringatan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi kata Salman Al-Farisi, Nabi SAW sebelum masuknya bulan Ramadan, baginda memberi khutbah, memberi peringatan kepada kami dengan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawu'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi memberi peringatan kepada para sahabat yang ada pada ketika itu dengan Bismillah. Macam biasalah ya tuan-tuan ya. Maklumlah, stand dah lama, gotah pun dah tanggal. Minta maaf lah tuan-tuan ya, setiap kali live dia jatuh kan. InsyaAllah okeylah tu. Baik, kita sambung balik tuan-tuan. Jadi Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang ada pada ketika itu dengan kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azim, akan datang kepada kalian satu bulan yang agung, syahrun mubarakun fihi, bulan yang diberkati padanya, lailatun khairum min alfi syahrin, suatu malam yang lebih baik daripada
1000 bulan faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berpuasa. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan, dan menjadikan qiyamul lail, mendirikan malam pada bulan-bulan tersebut sebagai perkara yang sunat. Faman tatawwa'a fihi bi khislatin minal khairi, sesiapa yang melakukan padanya, yakni pada bulan Ramadan, bi khislatin minal khairi, daripada perkara-perkara kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwah, maka seolah-olah dia telah melakukan perkara yang wajib, walaupun perkara itu perkara yang sunat. Tetapi pada bulan Ramadan, perkara yang sunat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran perkara yang wajib. Wa man adda fihi faridatan, dan siapa yang melakukan perkara yang fardu pula, kana kaman adda 70 faridah, maka ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyamai dengan 70 kebaikan, seolah-olah dia melakukan 70 kefarduan. Wa huwa syahrus sabr, dan bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, adalah merupakan bulan kesabaran. Sebab itu, di dalam kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita akan diuji dengan pelbagai ujian. Dengan ujian makanan, time puasa lah keluar iklan makanan yang sedap-sedap. Ya. Time puasa lah teringat macam-macam kita nak makan. Itu namanya ujian. Dan kita perlu bersabar di atas ujian yang kita hadapi tersebut. Dan kata Nabi SAW lagi, wasabru thawabuhul jannah, dan ganjaran bagi orang yang bersabar itu tidak lain dan tidak bukan adalah syurga. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang mafhumnya, dan tidak adalah ganjaran bagi orang yang bersabar itu melainkan dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Jadi ganjaran bagi orang yang bersabar adalah merupakan ganjaran yang cukup besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kesabaran adalah merupakan perkara yang amat sukar untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Untuk kita mendapat sifat sabar sangat susah. Kadang-kadang kita diuji dengan pelbagai perkara, sehingga menyebabkan kita nak marah. Tapi Nabi SAW sering pesan, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pesan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsah 'inda al-ghadab. Nabi kata, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bila orang cari pasal dengan dia, dia pun ajak bertumbuk. Jom kita bertumbuk, tengok siapa handa. Tak. Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu siapa dia? Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia marah. Itulah sebenarnya orang yang kuat. Sebab apa? Kok nak berlawan, nak pukul orang, tu benda yang mudah. Kita boleh pukul orang, boleh lawan siapa pun boleh pukul. Cuma kalah menang tu je lah kan. Tapi boleh nak berlawan. Perkara yang mudah. Tetapi perkara yang susah apa dia? Perkara yang susah adalah untuk kita sabar daripada melawan. Itulah perkara yang lebih sukar daripada kita melawan dengan tangan dan apa yang kita ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Nabi SAW lagi dalam hadis ini, wa huwa syahrul muwasati wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi. Kata Nabi SAW, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk kita bercucuk tanam, dan pada bulan Ramadan ini juga yuzadu rizqul mu'min fihi, ditambahkan rezeki seseorang mukmin padanya, yakni pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita rezeki. Cuma kita kena faham, rezeki yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah semata-mata rezeki duit. Sebab hari ini kita faham rezeki hanyalah duit, wang ringgit. Sedangkan rezeki itu datang daripada pelbagai bentuk. Kadang-kadang ada orang dia duit tak banyak tetapi mempunyai anak yang soleh, anak yang baik. Kadang-kadang rezeki duit dia, gaji dia tak adalah banyak-banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk dia sekeluarga makan sampai kenyang, rumah pun boleh bayar, semua boleh bayar, tak ada masalah. Maka itulah nama dia rezeki. Rezeki itu bukan semata-mata kita dapat duit yang banyak, tetapi rezeki itu adalah apa yang kita mampu untuk gunakan dalam kehidupan seharian kita. Mencukupi untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Berapa ramai orang yang dapat duit yang banyak tetapi dia tak dapat kebahagiaan. Berapa ramai orang yang dia dapat duit yang banyak tapi dia tak pernah rasa cukup dengan kehidupan dia. Dia rasa ada je benda yang tak lengkap dalam kehidupan dia.
Tetapi ada orang yang duit dia tak banyak pun, tetapi dia rasa lengkap. Dia rasa senang dengan kehidupan yang dia alami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi SAW lagi, man fattara sa'iman kana lahu 'itqu raqabatin wa maghfiratun li dhunubih. Kata Nabi SAW, sesiapa yang memberi makan untuk orang yang berpuasa, kana lahu 'itqu raqabatin wa maghfiratun li dhunubihi. Ganjarannya adalah seumpama dia memerdekakan seorang hamba dan maghfiratun li dhunubihi, dan diampunkan dosa-dosanya. Qila ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sa'im. Lalu bangun seorang sahabat bila Nabi SAW bagi tahu bahawa ganjaran bagi orang yang bagi makan kepada orang yang berpuasa itu seumpama memerdekakan hamba dan diampunkan dosanya. Bangun seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sa'im. Bukan semua daripada kalangan kami mampu untuk bagi orang makan untuk berbuka. Ada daripada kalangan kami nak buka pun tak cukup, wahai Rasulullah. Macam mana kami nak dapat ganjaran yang sama ni, wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, yu'ti Allahu hadha thawaba man fattara sa'iman ala madhqatil laban aw tamratin aw syarbati ma'in. Kata Nabi SAW, Allah akan memberi ganjaran ini, yakni ganjaran memerdekakan hamba dan diampunkan dosa ini bagi mereka yang fattara sa'iman, bagi makan kepada orang yang berpuasa ala madhaqatil laban, walaupun sebanyak setitis daripada air laban, air susu, ataupun tamratin, ataupun dengan hanya dia bagi satu kurma. Misal kata dia dapat rezeki yang lebih pada hari itu, ada orang bagi, dia memang tak ada makanan yang banyak, dia ada makanan yang cukup-cukup je. Tiba-tiba datang orang lain bagi kepada dia makanan kurma yang lebih. Nah, ambillah makanan kurma. Dia dah ada makanan yang cukup. Lalu dia boleh ambil kurma tersebut, bagi kepada orang lain. Maka itu pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama dengan memerdekakan hamba dan diampunkan baginya dosa. Au syarbati ma, susu pun tak ada, kurma pun tak ada. Jadi pada ketika itu kata Nabi SAW, kalaulah dia bagi orang minum air kosong pun dia dapat ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, iaitu ganjaran memerdekakan hamba dan diampunkan dosa. Dan kata Nabi SAW lagi, وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ. Sesiapa yang memberi orang makan, bagi orang yang berpuasa sehingga dia kenyang, كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ, baginya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِي شَرْبَةً لَا يَظْمَعُ أَبَدًا. Dan baginya bukan sekadar diampunkan dosa, tetapi dijanjikan baginya akan diberi minum daripada telaga Kautsar, daripada telaga baginda SAW, yang mana kata Nabi SAW, sesiapa yang meminum daripadanya, yakni daripada telaga Kautsar baginda SAW, la yazma'u abada, dia tidak akan rasa dahaga sampai bila-bila. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Dan baginya juga, yakni bagi orang yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, pahala orang yang berpuasa tersebut min ghairi an yanqusa min ajri saim, tanpa mengurangkan ganjaran orang yang menerima. Bila kita kata, bila orang yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, orang pahala daripada orang yang diberi makan tersebut akan dapat kepada orang yang memberi makan. Nanti kata, ustaz, habislah puasa, habislah pahala saya. Kalau saya ambil makanan ni tak naklah ambil, kan saya ambil habis pula pahala saya. Tak, kata Nabi SAW, dia akan mendapat ganjaran, orang yang memberi makan akan mendapat ganjaran pahala daripada orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa tersebut. Maknanya dia berpuasa, misal kata kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita bagi makan kepada orang lain, pahala orang tu dapat kepada kita dan pahala dia pun dapat kepada dia, tak kurang sikit pun. Tetapi pahala yang sama, pahala dia puasa, Allah berikan kepada kita, kita dapat dua ganjaran pahala. Pahala pertama, pahala kita berpuasa, dan ganjaran yang kedua adalah pahala orang yang kita bagi makan tersebut. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Yang mana bulan Ramadan ni, kata Nabi SAW, yang awalnya adalah bulan rahmat. 10 yang pertama adalah malam rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Wa akhiruhu 'idkum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Wa man khaffafa 'an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar.
Dan kata Nabi SAW lagi, sesiapa yang meringankan tugasan kepada hamba-Nya, a'taqahullahu minan nar, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bebaskannya daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh juga kita fahami dengan meringankan bebanan ini bagi pekerja. Bila kita sebagai majikan yang ada pekerja, kita ringankan tugasan bagi pekerja kita dalam bulan Ramadan, maka kata Nabi SAW, a'taqahullahu minan nar, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakannya daripada api neraka. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kelebihan dalam bulan Ramadan yang perlu kita garapi, yang perlu kita ambil kesempatan tersebut. Bulan Ramadan hanya ada 29 hari ataupun 30 hari sahaja. Tak lama. Dan dalam bulan inilah kita mendapat ganjaran yang besar. Kita kena ambil sebanyak yang boleh supaya bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah bagi kita. 30 hari yang kita hadapi ini menjadi bulan tarbiyah. Sebelum ini kita seorang yang suka mencarut, suka marah-marah orang, suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji. Moga-moga dengan bulan Ramadan ini, 30 hari ini, mendidik diri kita untuk meninggalkan perilaku yang buruk tersebut. Moga-moga bila selesai bulan Ramadan, kita mampu menjadi seorang insan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kitab kita iaitu 40 hadis perihal zaman kini, dan kita telah sampai kepada hadis yang kelima. Tuan-tuan yang memiliki buku boleh buka pada halaman ke-83, hadis yang kelima, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bihi qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لتبعتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري ومسلم. Maksud dia daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikut sunnah, yakni kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan jika mereka masuk ke dalam lubang dab sekalipun, niscaya kalian akan mengikutinya. Lalu baginda ditanya, wahai Rasulullah, adakah mereka Yahudi dan Nasrani? Lalu baginda menjawab, siapa lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nama sebenar beliau adalah Sa'ad Ibn Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari. Abu Sa'id itu merupakan gelaran bagi dia. Tapi nama sebenar beliau siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau daripada suku Al-Khazraj. Yang mana kita tahu di Madinah ada dua suku. Dan beliau merupakan suku daripada suku Al-Khazraji Al-Ansari. Dan beliau berasal di Madinah. Beliau dilahirkan pada 10 tahun sebelum hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama baginda SAW ke Yathrib. Itu hijrah yang pertama umat Islam. Hijrah ke Yathrib. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 74 hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan beliau dikumikan di Baqi'. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau antara sigharus sahabah, antara sahabat yang muda yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini adalah antara 7 orang sahabat yang kita sebutkan sebelum ini daripada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu bait matan yang masyhur yang berbunyi sab'un minas sahbi fawqa al-alfi qad naqalu minal hadithi 'anil mukhtar khairu mudar. Abu Hurairah, Sa'adun, Jabirun, Anasun, Siddiqatun, wa Ibn Abbasin, kadza Ibn Umar. Suatu bait matan yang menyatakan bahawa sab'un minas sahbi fawqa al-alfi qad naqalu. 7 orang daripada kalangan sahabah yang mencapai, yang melebihi 1000 hadis yang mereka riwayatkan minal mukhtar, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia?
Yang pertama Abu Hurairah. Kita dah sebut sebelum ini tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah adalah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahawa beliau telah meriwayatkan sebanyak 5374 hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua, siapa dia? Sa'dun. Sa'dun ni siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahawa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau telah meriwayatkan hadis daripada baginda SAW sebanyak 1170 buah hadis. Yang ketiga, siapa dia? Jabirun, yakni Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah katakan bahawa beliau telah meriwayatkan hadis daripada baginda SAW sebanyak 1540 buah hadis. Kemudian Siddiqatun. Siapa dia Siddiqatun? Siddiqatun ini adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu dinamakan Siddiqatun, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan beliau telah meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam mencapai kepada 2210 buah hadis. Kemudian seterusnya Wabnu Abbasin kadza ibn Umar, dan dua orang lagi, iaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas dikatakan meriwayatkan daripada baginda SAW sebanyak 1660 buah hadis. Manakala Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada baginda SAW sebanyak 2630 buah hadis. Ini 7 orang yang disebutkan sebagai orang yang mukthirina min riwayatil hadis. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bapanya bernama Malik bin Sinan. Yang ini nama sebenar beliau kita sebut tadi, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi bapanya adalah Malik bin Sinan, dan Malik bin Sinan ini juga merupakan seorang sahabat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan ni suatu ketika dia menyertai peperangan Uhud. Bila masuk dalam peperangan Uhud, beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya, iaitu Sayyidina Sa'ad, ataupun nama masyhur dia Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Bila bawa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bersamanya, pada ketika itu dikatakan bahawa umur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu adalah 13 tahun. Bila bawa anaknya bertemu dengan baginda SAW, lalu kata si ayah, yakni Malik bin Sinan, kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan anak aku untuk menyertai peperangan Uhud." Umur 13 tahun tetapi telah diminta izin oleh ayahnya untuk anaknya menyertai peperangan. Begitu hebatnya keimanan para sahabat. Ketika berusia 13 tahun dah hantar anak pergi perang. Suruh pergi perang, "Wahai Rasulullah, pergi perang. Izinkan dia untuk berperang." Tapi Nabi SAW kata, "Tak boleh wahai Malik bin Sinan. Dia kecil lagi, muda lagi, biarlah dia balik rumah dulu." Kata Sayyidina Malik bin Sinan, "Wahai Rasulullah, dia ni orang kuat orang. Tulang kuat. Dia boleh berperang wahai Rasulullah, kau jangan risau." Nabi kata, "Tak wahai Malik bin Sinan, suruh dia balik dulu. Nanti dia boleh join. Tapi sekarang belum boleh lagi." Akhirnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala disuruh pulang oleh baginda SAW, dan beliau tidak menyertai peperangan Uhud. Dan peperangan pertama yang beliau sertai adalah peperangan Khandaq. Kemudian diikuti dengan beberapa peperangan setelah itu, seperti peperangan dengan Bani Mustalik, dan termasuklah perjanjian Hudaibiyah. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia kata, Nabi SAW bersabda, "Kalian pasti akan mengikut sunnah." Sunnah di sini apa? Kebiasaan, adat orang-orang sebelum kalian. Siapa dia orang sebelum kalian? Nanti Nabi akan bagi tahu jawapan dia. "Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang bab sekalipun, nescaya kalian akan mengikutinya." Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan jika mereka memasuki lubang dab sekalipun, kalian akan memasukinya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Nabi kata, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Jadi umat-umat terdahulu yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah daripada kalangan Yahudi dan Nasrani.
Yang mana Nabi kata, kalian akan mengikuti kebiasaan, adat, perilaku kaum Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. Kalau kita fahami hadis ini, tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita akan mendapati betapa perincinya Nabi SAW menyifatkan tentang apa yang berlaku pada hari ini. Yang mana kata Nabi SAW, kalian tidak akan mengikuti Yahudi dan Nasrani ataupun umat sebelum kalian on the spot. Tiba-tiba kita jadi ikut 100% macam Yahudi dan Nasrani. Tak, kata Nabi SAW. Kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Perlahan-perlahan. Mula-mula ikut daripada makanan. Makan chicken chop. Dah tak makan nasi dah. Saya tak sukalah nasi ni. Saya suka chicken chop. Saya nasi tak boleh masuk dah. Bila tanya, apa pula? Dulu belajar kat mana? Saya dulu belajar dekat US, kata dia. Oh, belajar dekat Amerika Syarikat. Kata, tak. Belajar kat Hulu Selangor. Tapi, dah tak makan dah nasi. Makan chicken chop. Sebab apa? Nak ikut peribadi orang-orang barat. Peribadi Yahudi dan Nasrani. Dia suka untuk ikut peribadi Yahudi dan Nasrani. Mula-mula ikut makanan. Bila dah ikut makanan, pindah pula kepada pakaian. Ikut pakaian orang Yahudi dan Nasrani. Bila dah pakaian, pindah pula dengan cara hidup. Pindah pula dengan perayaan-perayaan yang mereka sambut. Valentine lah. Macam-macam lagi lah yang mereka sambut. Malam Tahun Baru. Happy New Year. April Fool dan sebagainya. Maka itulah akhirnya yang berlaku. Jadi Nabi sebut, manusia umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. Sedikit demi sedikit. Sehasta demi sehasta. Sehingga kan kalaulah Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang top sekalipun, kalian akan mengikutinya. Kata ulama, apa maksud Nabi SAW? Maksud Nabi kata, kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani walaupun mereka masuk ke lubang dab. Dab ni adalah sejenis binatang. Dipanggil sebagai biawak pasir. Roman ni lebih kurang macam biawak kita. Tapi dia lain sikit. Di lubang dab ni, antara lubang yang paling kecil sekali. Dia akan masuk dalam lubang tersebut dengan susah payah. Kalau tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan boleh search macam mana lubang dab. Lubang yang cukup kecil. Nabi SAW bagikan perumpamaan. Manusia nanti mereka akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Walaupun Yahudi dan Nasrani itu melakukan perkara yang sukar. Seperti dab tadi nak masuk dalam lubang dia. Sangat susah. Tetapi tetap manusia pada ketika itu akan mengikutinya. Manusia akan mengikuti. Umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani walaupun dalam perkara-perkara yang sukar bagi mereka. Misal kata apa tuan-tuan? Hari ni kita ada TikTok. Kita ada Instagram. Kita ada Facebook. Kita ada Twitter. Tuan-tuan bukalah aplikasi-aplikasi ini. Kita akan mendapati bahawa masyarakat kita semua benda nak tiru orang barat. Daripada sudut pakaian, daripada sudut makanan, cara hidup, semua apa yang barat buat, dia nak buat. Orang barat buat prank, dia pun nak buat prank juga. Orang barat buat YouTube yang bukan-bukan, dia pun ikut juga buat yang bukan-bukan. Buat social eksperimen dan sebagainya. Maka inilah yang Nabi sebut bahawa kita akan mengikuti kebiasaan, tradisi umat-umat terdahulu iaitu Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sehingga kan perkara yang sukar. Bukan senang tuan-tuan nak buat social eksperimen tu. Nak buat uji kaji. Kita test orang ni sama ada dia pisau perempuan ni pisau cukur ataupun tak. Bukan perkara yang mudah. Tapi sebabkan dia nak ikut perangai orang barat, dia buat juga. Maka inilah Nabi sebut. Mereka akan mengikuti kebiasaan orang terdahulu. Walaupun pada perkara yang sangat sukar. Jadi kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, pada hadis ini menunjukkan mukjizat bagi Nabi kita SAW yang sangat terselah. Mukjizat yang sangat jelas, yang sangat nyata. Sesungguhnya manusia pada hari ini telah mengikuti orang-orang barat daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Kita dah ikut orang barat tuan-tuan, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Sampailah perkara yang rumit pun kita nak ikut dengan orang barat. Rumah pun kita nak buat macam orang barat. Kita menganggap bahawa orang barat adalah ideologi, adalah merupakan ikon bagi kita, yang bagi kita dia semua yang terbaik.
sehingga akhirnya hilangnya jati diri kita sebagai umat Islam. Jadi kata Said Abdul Aziz lagi, sehinggakan kepada perkara yang sukar dan sulit mereka tetap akan mengikutinya. Benda yang sukar, benda yang payah pun mereka akan mengikutinya. Inilah apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, sehinggakan jika mereka masuk ke dalam lubang dab sekalipun, nescaya kalian akan mengikutinya. Seperti yang sedia maklum bahawa lubang binatang dab itu adalah merupakan lubang haiwan yang paling kecil. Ini kata Said Abdul Aziz, lubang dab ini adalah merupakan lubang yang paling kecil. Hal keadaan manusia pada hari ini mengikuti orang-orang Eropah secara membuta tuli sudah cukup untuk menggambarkan apa yang disabdakan oleh baginda SAW. Kita tengoklah keliling kita, bagaimana kehidupan masyarakat kita sudah cukup jelas untuk menunjukkan, membuktikan mukjizat baginda SAW yang tahu akan perkara-perkara yang akan berlaku pada akhir zaman. Kemudian kata Said Abdul Aziz lagi, baginda juga pernah mengkhabarkan dalam sebuah hadis menerangkan tentang tabiat yang akan berlaku kepada manusia pada hari ini. Mereka semua akan mengikuti jejak langkah orang-orang kafir di dalam semua urusan, sehingga tahap mereka meninggalkan seluruh kepribadian Islam dan perwatakan sebagai orang yang berbangsa Arab, sama ada pada tempat tinggal, pakaian, sehinggalah makanan dan minuman mereka. Baginda mengkhabarkan perkara ini dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa la tarkabunna sunanal umami qablakum hadwan na'li bin na'li la tukhti'una tariqahum wa la yukhta'annakum hatta annahu law kana fihim man ya'kulu al'adhirata ratbatan aw yabisatan la akaltumuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kalian pasti akan menuruti sunnah kebiasaan umat-umat sebelum kalian dalam setiap langkah, sehingga tahap langkah kalian tidak berbeza dengan langkah mereka. Nabi kata, kita akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani seperti kita mengikuti langkah mereka. Mana orang Yahudi Nasrani itu melangkah, di situ kita akan melangkah. Tak berbeza walaupun sedikit pun. Ini yang Nabi sebut. Kemudian, mereka juga tidak berbeza dengan kalian, tidak berbeza walaupun sedikit pun. Yahudi dengan Nasrani, dengan umat Islam pada ketika itu, kata Nabi SAW, dah tak ada beza dah. Dah tak boleh kita nak bezakan mana Yahudi, mana Nasrani. Pakaian pun sama, Yahudi ke, Nasrani ke, Islam ke, semua sama. Makanan pun sama. Daripada segala aspek kesemuanya sama. Dah tak ada beza. Tidak ada perkara yang membezakan di antara umat Islam dan umat yang bukan Islam. Dan kata Nabi SAW lagi, sehingga kan jika ada di kalangan mereka yang memakan najis, sama ada najis tersebut basah ataupun kering, nescaya kalian juga akan memakannya. Ini sifat Nabi SAW yang cukup tinggi. Mana kata Nabi SAW, kalaulah orang barat itu, kalaulah Yahudi dan Nasrani itu makan najis, sama ada najis itu kering ataupun basah, nescaya umat Islam juga akan makan juga. Sebab apa? Dia nak ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang barat. Walaupun perkara-perkara itu adalah perkara yang keji, walaupun perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Islam, tapi dia tetap nak mengikuti, nak mencontohi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baginda juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, wa hatta law anna ahadahum jama'a ummahu la fa'altum. Bahkan lebih dahsyat Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Bahkan kalaulah Yahudi dan Nasrani ini menyetubuhi ibunya sendiri, nescaya kalian juga akan melakukan. Allah. Tuan-tuan, ini suatu contoh yang cukup tinggi yang baginda SAW berikan kepada kita. Menunjukkan bahawa betapa teruknya umat pada zaman kita hari ini. Yang mana kalaulah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang paling keji, tetapi kita tetap akan melakukannya. Sebab apa? Sebab nak mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim yang mensahihkannya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, hatta la yakuna fihim syai'un illa kana fikum mithluh, hatta innal qauma la tamurru alaihimul mar'atu fayakumu ilaiha ba'duhum fayujami'uha thumma yarji'u ila ashabihi yadhakuna ilaihi. Allah. Tuan-tuan, lebih dahsyat lagi Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Sehingga kan tidak ada suatu perkara pun yang ada pada mereka, yakni pada kaum Yahudi dan Nasrani, melainkan kalian juga ada seumpamanya. Sehingga tahap, ini lebih dahsyat kata Nabi SAW. Satu kaum apabila lalunya seorang wanita di hadapan mereka, akan bangun di antara mereka. Yakni bila satu kaum lelaki
dia duduk berkumpulan, kemudian lalu seorang wanita akan bangun di antara mereka, di antara lelaki tadi akan bangun salah seorang dia, menyetubuhi wanita itu, kata Nabi SAW. Kemudian dia akan kembali kepada kawan-kawannya sambil mentertawakan kawan-kawannya dan kawan-kawannya mentertawakannya. Tuan-tuan, ini sifat yang baginda sendiri bagi tahu kepada kita. Bagaimana teruk, betapa dahsyatnya sikap umat-umat manusia pada akhir zaman, yang mana mereka akan mengikuti kepribadian Yahudi dan Nasrani, sehingga tidak ada lagi beza di antara Yahudi dan Nasrani dengan umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya telah muncul, kata Said Abdul Aziz, apa yang dikhabarkan oleh baginda ini tanpa dapat disembunyikan lagi. Kita dah tak perlu syarah dan sebenarnya. Cukuplah kita baca hadis ini, tuan-tuan, kita dah faham dah. Kita dah jelas dah apa yang Nabi bagi tahu ni memang benar-benar berlaku di sekeliling kita. Kita tak boleh nak nafikan. Apa yang kita mampu katakan, sadaqta ya Rasulullah, benarlah kau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, wa hatta law jama'a ahaduhum imra'atahu fit tariqi la fa'altum. Kata Nabi SAW, bahkan kalaulah mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, menyetubuhi isteri mereka di jalanan pun, kalian pasti akan melakukannya. Sehingga ke tahap itu, kata Nabi SAW, kita akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang dikhabarkan oleh baginda, kata Sayyid Abdul Aziz, apa yang dikhabarkan oleh baginda ini telah pun berlaku pada kebanyakan manusia. Mereka membenarkan para wanita, isteri-isteri dan anak-anak perempuan mereka di tempat-tempat percampuran antara lelaki dan wanita serta kelab malam. Kata Said Abdul Aziz, maksud daripada hadis tadi, yang mana Nabi SAW kata, hatta sehingga kan kalaulah kaum Yahudi dan Nasrani itu mereka akan bersama dengan isteri mereka di jalanan, umat Islam tetap akan mengikutinya. Kata Said Abdul Aziz, ini adalah perumpamaan bagaimana masyarakat umat Islam pada hari ini, yang mana mereka dah tak kisah dah tentang isteri dan anak mereka. Mereka biarkan anak dan isteri mereka berada pada tempat percampuran antara lelaki dan wanita serta kelab malam. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ad-dayus. Nabi sebut dalam hadis, thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan. Kata Nabi SAW, 3 golongan, 3 jenis manusia yang mana mereka ini tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang pertama, siapa dia? Ad-dayus, iaitu orang yang dayus. Yang kedua, ar-rajulati minan nisa. Ar-rajulati minan nisa ni apa? Wanita yang berwatakan seperti lelaki. Wa mudminul kham, dan orang yang ketagih meminum arak. Jadi ini 3 golongan, kata Nabi SAW, yang mana ketiga-tiga golongan ini tidak akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Kemudian sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafnah. Untuk orang yang ketagih minum arak, kami dah tahu dah. Sebab minum arak adalah merupakan tabiat umat jahiliyah pada zaman tersebut. Mereka memang kebiasaannya memang minum arak. Sebab tu bila kita melihat bagaimana pensyariatan, pengharaman arak itu, Allah datangkan secara berperingkat. Allah tak haramkan arak secara total. Tiba-tiba datang Islam haramkan arak. Tak. Allah SWT mengharamkan arak berperingkat. Sebanyak 4 peringkat barulah akhirnya arak diharamkan. Menunjukkan bahawa bagaimana Allah SWT mengajar kepada kita untuk kita berdakwah, untuk kita mengubah sesuatu kaum, untuk kita mengubah sesuatu masyarakat. Ia perlukan kepada berperingkat. Tak boleh kita nak ubah dengan perubahan yang drastik. Sebab apa? Perubahan yang drastik ni kebiasaannya tidak akan kekal lama. Sebab tu untuk mengubah kita perlulah kebijaksanaan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah, serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ni apa? Dengan kebijaksanaan. Jadi nak mengajak orang, nak berdakwah, kita perlukan kepada kebijaksanaan, perlukan kepada tata cara yang betul. Itulah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengharamkan arak.
Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nahl ayat 67. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa minas thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ketika ayat ini diturunkan, arak belum diharamkan lagi. Bahkan para sahabat masih meminum arak ketika ayat ini diturunkan. Yang mana Allah SWT berfirman, wa minas thamarat, dan daripada tumbuh-tumbuhan an-nakhil. An-nakhil ni apa? Kurma. Wal a'nab, dan anggur-anggur. Tattakhiduna minhu sakaran. Yang mana kalian jadikan daripada tamar dan anggur itu sebagai sakaran, sebagai minuman yang memabukkan. Wa rizqan hasanah. Dalam masa yang sama, kalian juga menjadikan dia sebagai sumber rezeki yang baik. Jadi Allah mengiringkan di antara arak dengan sumber rezeki yang baik. Ini pada awal-awal ayat berkenaan arak diturunkan. Kemudian ayat seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dengan firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda SAW, ketika mana mereka, yakni para sahabat, bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang al-khamr wal maisir, tentang arak dan perjudian. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, katakanlah, kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai Muhammad, pada arak dan perjudian itu terdapat padanya ithmun kabir, dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dalam masa yang sama padanya juga terdapat manfaat kepada manusia. Ini hebatnya ayat Al-Quran. Ia diturunkan kepada manusia di dalam mengharamkan arak dengan begitu hikmah, dengan begitu bijaksana. Yang mana Allah SWT mengiringkan di antara arak sebagai dosa yang besar, dan dalam masa yang sama Allah juga mengatakan bahawa arak dan judi ini merupakan manafi'un linnas. Ada manfaat dia kepada manusia, ya. Allah tidak menafikan adanya manfaat kepada manusia. Daripada arak itu akan kita mendapat sumber rezeki yang banyak. Begitu juga dengan perjudian. Ya, dia ada manfaat daripada sudut ekonomi. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Walaupun ada manfaat pada arak dan perjudian tersebut, tetapi dosa padanya, akibat daripada meminum arak dan perjudian itu lebih besar daripada kebaikannya. Maka ini ayat kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan arak. Dan pada ketika ini juga arak masih belum diharamkan secara total. Walaupun sebahagian para sahabat dah berhenti dah. Sebab Allah dah bagi isyarat, dah bagi tanda-tanda seolah-olah Allah nak haramkan arak, tapi tak jelas lagi. Maka sebahagian sahabat berhenti meminum arak, dan masih ada sebahagian sahabat yang masih meminum arak. Sehinggalah berlakunya satu peristiwa dikatakan bahawa seorang sahabat menjadi imam. Lalu bila dia jadi imam, dia baca surah Al-Kafirun. Dan akhirnya dia baca surah Al-Kafirun sehingga dia tersalah kerana dia sembahyang dalam keadaan mabuk. Lalu turunlah pada ketika itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 43 dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian mendekati sembahyang ketika mana kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kalian faham, kalian sedar apa yang kalian cakapkan, maka pada ketika itu barulah sembahyang. Ini peringkat ketiga, dan pada peringkat ini pun Allah masih belum haramkan arak secara total. Dalam ayat ini juga kita faham bahawa Allah SWT kata, kalau nak sembahyang jangan minum arak. Kalau dah minum arak, dah sedar, dah faham apa yang sendiri cakap, barulah boleh sembahyang. Tapi ketika ini arak masih belum diharamkan. Sehinggalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka pada ayat inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan arak, perjudian secara total dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, perjudian, al-ansab, ansab ini adalah penyembelihan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal azlam, azlam ni apa? Tilik nasib. Rijsum min amali syaitan, dia adalah merupakan najis, dia adalah perkara yang keji daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggalkanlah kesemua perkara tersebut, la'allakum tuflihun, moga-moga kalian mendapat kejayaan. Maka apabila turunnya ayat keempat inilah baru
para sahabat berhenti daripada meminum arak secara total. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 3 sifat. Kita kembali kepada hadis tadi yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa 3 golongan ini merupakan golongan yang tidak akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Jadi para sahabat bila Nabi tahu 3 golongan ini, mereka mengatakan bahawa amma mudminul khamr qad arafna. Orang yang minum arak kami dah faham dah biasa dah. Tetapi famad dayuth, sahabat tak faham apa dia maksud dayuth. Lalu kata Nabi SAW, allazi la yubali man dakhala ala ahli. Dayus ni apa? Dayus ni kata Nabi SAW adalah seorang lelaki yang dia tidak hiraukan, dia tidak endahkan siapa yang masuk ke dalam keluarganya. Dia biarkan anak-anak dia keluar pada malam-malam hari, tak tahu keluar dengan siapa, tak tahu buat apa. Dia biarkan, dia kata tak apalah, budak zaman sekarang ni biarlah dia bebas. Dia tidak kawal anak dia, terutamanya anak wanita, anak perempuan. Wala yubali, dengan Nabi SAW kata dia tak peduli siapa yang bersama dengan ahli keluarga dia. Anak dia datang bawa calon suami, dia tak kenal pun siapa lelaki itu, dia terima bulat-bulat. Menunjukkan bahawa dia tak kisah dah, dia tak pentingkan agama, asalkan lelaki itu datang bawa kereta Honda misal kata kan. Masyarakat kita menilai daripada sudut mata wang, menilai daripada sudut kereta, rumah, pekerjaan, sedangkan kesemua itu tak akan kekal lama. Kereta Honda yang dia miliki itu belum tentu dia boleh bayar habis. Dia ada rumah, belum tentu dia boleh bayar rumah. Dia ada kerja yang kukuh, ada kerja yang tetap, belum tentu dia akan terus dengan kerja tersebut. Tetapi masyarakat kita dimomokkan dengan pemikiran kalau dia ada kerja elok, ada kereta, tak apalah, okeylah tu, kahwinlah, tak apa, agama tak ada pun tak apa, biarkan, yang penting kerja ada. Inilah musibah yang berlaku kepada masyarakat kita. Dan ini yang Nabi SAW kata, antara sifat ad-dayus itu apa dia? Dia tak peduli siapa yang masuk ke dalam keluarga dia. Biarlah apa pun, biarlah tak ada agama ke, biarlah dia akan merosakkan anak dia ke, tak apa. Dan para sahabat bertanya lagi, famar rajulati minan nisa, dan apa pula ar-rajulati minan nisa, lelaki ataupun wanita yang menyerupai lelaki? Kata Nabi SAW, allati tashabbahu birrijal, yang mana wanita ini mereka menyerupai dengan lelaki. Hari ini kita tengok dengan jelas bagaimana para wanita yang berperwatakan seperti lelaki. Bahkan ada golongan yang kononnya mendakwa untuk menyamaratakan di antara hak lelaki dan wanita. Golongan feminisme. Yang mana golongan feminisme ni adalah golongan daripada liberalisme. Golongan liberal yang mereka cuba membawa pemikiran kononnya tidak ada perbezaan di antara lelaki dan wanita. Menyamakan antara lelaki dan wanita. Lelaki boleh keluar bekerja, perempuan pun boleh bekerja. Lelaki boleh memegang jawatan yang tinggi, perempuan pun boleh memegang jawatan yang tinggi. Lelaki boleh talak, dia pun nak talak. Sampai ke tahap seperti itu mereka berfikir. Mereka nak apa hak yang ada pada lelaki. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana para wanita yang naik motor seperti seorang lelaki sedangkan dia adalah wanita. Dan ini yang Nabi sebut ar-rajulatu minan nisa. Dia perempuan tapi berperwatakan seperti lelaki. Bahkan dalam hadis yang lain bahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi yang mana kata Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Maka perkara ini perlulah kita berikan perhatian yang penuh, terutamanya kepada anak-anak kita yang masih kecil. Janganlah kita biasakan kepada anak-anak kita dengan pakaian wanita. Dia lelaki tapi kita pakaikan dia tudung, kita pakaikan dia make up. Kita biasakan dia dengan wanita dengan kata kita dia masih budak, tak apa, kecil lagi. Daripada kecil lah kita kena bina jati diri dia. Jangan kita anggap kecil tak apa, boleh buat segala-galanya. Tak. Daripada kecil lah kita kena bentuk dia supaya dia menjadi seorang lelaki yang sejati dan wanita yang sejati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyid Abdul Aziz lagi, baginda pernah memberitahu dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dengan sanad la ba'sa bihi. La ba'sa bihi ni apa? Secara mudah dia hadis yang tidak daif. Daripada Sayyidina Shaddad ibn Aus,
bahawasanya perbuatan meniru orang-orang barat serta mengikuti mereka dalam setiap perbuatan dan tingkah laku secara terperinci tidak akan berlaku melainkan daripada kalangan sejahat-jahat umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Kepada mereka yang terlalu gairah mengikuti orang asing, orang barat, maka perhatikanlah hadis ini agar mereka mengetahui bahawa mereka adalah sejahat-jahat umat ini. Walaupun mereka cuba mengatakan kepada diri mereka, sesungguhnya engkau dalam keadaan baik dan daripada kalangan orang yang baik-baik. Kata Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, untuk orang yang terlalu obses nak mengikuti orang barat, semua benda dia nak ikut orang barat. Daripada sudut kehidupan, daripada sudut pakaian, daripada sudut rumah dan sebagainya, makanan, kesemua nak ikut orang barat. Kata Said Abdul Aziz, hati-hati. Sebab apa? Sebab Nabi pernah bagi tahu orang yang mengikuti jejak langkah orang barat, orang Yahudi dan Nasrani adalah seburuk-buruk umat. Dengan kata Nabi SAW, la yahmilanna shiraru hadhihi al-ummah ala sunanil ladzina khalau min ahli al-kitab hadwal qazzati bil qazzah. Kata Nabi SAW, orang yang paling jahat, la yahmilanna shiraru, orang yang paling jahat daripada kalangan umat ini, orang yang paling teruk daripada kalangan umat baginda SAW, pasti akan mengikuti kebiasaan mereka yang terdahulu daripada kalangan ahli kitab, seumpama bulu anak panah yang mengikuti bentuk bulu anak panah sebelumnya. Nabi SAW beritahu, orang yang mengikuti tabiat perilaku Yahudi dan Nasrani, itu adalah merupakan seburuk-buruk, sejahat-jahat daripada kalangan umat baginda SAW. Artinya, kata Said Abdul Aziz, mereka yang mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka seumpama bulu anak panah yang tidak berbeza antara satu sama lain. Nabi kata, seburuk-buruk umat daripada kalangan umatku, mereka akan mengikuti Yahudi dan Nasrani seumpama anak panah, yang mana anak panah tu tidak akan berbeza di antara anak panah yang pertama dan anak panah yang kedua. Juga dalam kitab yang lain dinyatakan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, khiyaru ajamikum al-mutasyabbihuna bi'arabikum wa syiraru arabikum al-mutasyabbihuna bi'ajamikum. Ibn Taymiyah bila meriwayatkan dalam kitab Fatawa Al-Kubra beliau dengan mengatakan khiyaru ajamikum al-mutasyabbihun, sebuah hadis yang mana Nabi SAW bersabda, khiyaru ajamikum al-mutasyabbihuna bi'arabikum, sebaik-baik orang Arab, sebaik-baik orang ajam, yakni orang bukan Arab, adalah yang meniru bangsa Arab kalian, dan seburuk-buruk bangsa Arab adalah bangsa Arab yang meniru bukan Arab, yakni ajam. Dalam hadis ini kita faham bahawa Nabi SAW nak gambarkan bagaimana orang Arab kelak mereka akan mengikuti perilaku orang barat. Hari ini kita tengoklah mana-mana negara Arab, kebanyakannya telah terpesong, telah mengikuti jejak-jejak langkah orang barat. Di negara-negara Arab ada kelab malam. Ada orang kata, takkanlah negara Arab ada kelab malam. Di negara Arab pun ada kelab malam. Saya belajar di Maghribi. Di Maghribi itu tempat saya duduk tu boleh kata penuh kelab malam. Malam-malam dengar dia berjoget, dengar muzik. Nak menunjukkan berapa teruknya masyarakat Arab pada zaman kita. Bukan sekadar masyarakat Arab. Begitu juga dengan selain Arab, ajam. Kesemua mereka akan mengikuti jejak langkah perilaku Yahudi dan Nasrani. Sedang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma apa yang perlu kita tekankan dalam hadis ini, perkara yang kita perlu faham adalah bukanlah semata-mata kita mengikuti satu kaum, kita dihukum sebagai kaum tersebut seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kaum tersebut. Para ulama membincangkan apakah pengertian daripada hadis ini. Kerana kalaulah kita faham secara zahir, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia daripada kaum tersebut, maka semua kita dah habis dah. Sebab apa? Kita pakai kereta. Orang barat guna kereta tak? Yahudi Nasrani guna kereta tak? Mereka guna kereta. Jadi kalaulah kita katakan semata-mata dengan mengikuti orang barat, menjadi seperti mereka, maka akhirnya semua kita dah ikut orang barat dah. Jadi kata ulama yang Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa yang menyerupai suatu kaum, dia adalah daripada kaumnya, iaitu mereka yang menyerupai daripada sudut dua perkara. Yang pertama daripada sudut ibadah, mereka mengikut ibadah kaum Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, mengikuti daripada sudut agama mereka,
kepercayaan mereka. Maka dua perkara inilah yang disebutkan sebagai mereka yang mengikuti mereka akan menjadi seperti mereka. Kalau kita ikut bagaimana pakaian orang-orang Buddha, Sami-Sami Buddha, pakai baju selempang tersebut, kita pun pakai, maka pada ketika itu ulama kata hukum dia adalah haram berdasarkan hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia menyerupai daripada sudut agama, maka pada ketika itu hukumnya adalah haram. Adapun bila kita pakai baju kot, kita pakai baju kemeja, ada orang kata tak boleh pakai kot kemeja ni pakaian orang barat, tak boleh pakai seluar, kita kena pakai kain pelekat, kita kena pakai baju jubah, tak boleh pakai lain. Ini adalah kesalahfahaman masyarakat kita tentang apakah yang tidak ataupun apakah yang dilarang oleh baginda SAW. Yang Nabi larang adalah kita mengikuti mereka daripada sudut ibadah mereka, daripada sudut keagamaan mereka. Adapun selain daripada itu, maka tidaklah dilarang untuk kita mengikuti mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah dan berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, dan makanlah serta minumlah dan janganlah kamu melampau, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampau batas. Jadi dalam ayat ini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakai pakaian yang indah, memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi dua ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat ini untuk kita pakai. Bahkan kata Syekh Ali Jumaah dalam kitabnya Al-Mutasyaddidun, dalam ayat ini juga difahami bahawa bukan sekadar kita nak pergi masjid, kita pakai pakaian yang kemas, pakaian yang elok. Kita juga digalakkan untuk pakai pakaian yang kemas bila kita bertemu dengan anak Adam yang lain. Bila kita pergi ke sekolah, kita pergi ke universiti, kita pergi ke tempat kerja, pun digalakkan kepada kita untuk memakai pakaian yang kemas, pakaian yang bersih. Ada orang menganggap bahawa dengan pakai pakaian yang compang-camping, buruk, itu dikira sebagai zuhud. Tak. Zuhud di dalam Islam bukanlah sekadar dengan pakai pakaian yang compang-camping, pakai baju berlubang-lubang. Tak. Zuhud di dalam Islam adalah zuhud di dalam hati, bukan daripada zahir. Bahkan kalaulah seseorang itu dia pakai baju yang cantik, maafkan saya, kalau seseorang itu dia pakai baju yang buruk, baju yang compang-camping, berlubang-lubang baju dia, tetapi dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, untuk menarik perhatian, kata ulama, itulah hukum dia haram. Pakai baju yang compang-camping, hukum dia dah haram apabila dia memakai pakaian tersebut untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenali sebagai Sultanul Awliya, beliau kata apa? Antara pakaian yang ditegah adalah setiap pakaian yang menjadikan seseorang masyhur dalam kalangan manusia, seperti berbeza daripada adat kebiasaan negaranya dan ahli keluarganya. Oleh itu, pakailah pakaian yang biasanya dipakai agar tidak ditunjuk dengan jari dan sekaligus menjadi penyebab kepada umpatan yang mana dia akan bersama-sama menanggung dosa umpatan tersebut. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sendiri pesan untuk kita memakai pakaian yang dipakai oleh masyarakat umum. Janganlah kita pakai pakaian yang berbeza daripada orang lain. Sebab apa? Nak menarik perhatian. Orang lain pakai baju biasa je, dia pakai baju pencamping. Supaya apa? Supaya orang nampak dia baik, orang nampak dia soleh, orang nampak dia zuhud. Maka itulah yang dilarang oleh Islam. Bahkan baginda melarang untuk memakai dua pakaian. Yang pertama, pakaian yang baik sehingga mencari tumpuan orang. Yang kedua, pakaian yang hina atau buruk bertujuan untuk menarik perhatian orang. Kedua-dua ni adalah dilarang oleh baginda SAW. Itu Syekh Imam Asy-Syaukani, beliau menyatakan jika niat si pemakainya adalah untuk mendapatkan kemasyhuran, maka tidak ada bezanya dengan pakaian yang mahal ataupun hina ataupun buruk. Sebab apa? Kerana keharaman tersebut adalah terhadap kemasyhuran. Oleh itu yang dihukum adalah berdasarkan niat walaupun menyalahi kebiasaan. Nabi larang seperti mana hadis yang dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhrati albasahu Allahu yaumal qiyamati thawba madhallah. Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran, nescaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian yang hina pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhrati a'radallahu anhu hatta yad'u mata wada'ahu. Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran, Allah Subhanahu wa taala akan berpaling daripadanya sehinggalah dia menanggalkan pakaian tersebut. Menunjukkan bahawa
Nabi SAW menegaskan perkara daripada kita memakai pakaian-pakaian kemasyhuran. Pakaian kemasyhuran ni apa? Kita memakai pakaian untuk menarik perhatian orang lain. Walaupun seperti kita sebut sebelum ni, walaupun dia pakai pakaian yang buruk, pakaian yang hina, tetapi kalau dengan niat untuk menarik perhatian orang, maka pada ketika itu hukum adalah haram. Pada ketika itu dia dianggap sebagai memakai pakaian yang syuhrah, pakaian-pakaian yang menarik perhatian orang lain. Salah tak kalau kita pakai pakaian yang mahal? Tak salah. Tapi dengan niat bukan untuk menarik perhatian orang. Kalau kita memakai pakaian yang hina sekalipun, tapi dengan niat untuk menarik perhatian orang, maka hukumnya adalah berdosa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan kepadanya seperti yang kita sebut dalam hadis tadi. Allah akan memakaikan kepadanya pakaian yang hina pada hari akhirat kerana dia memakai pakaian yang menarik perhatian. Itu dalam mazhab Maliki. Hukum memakai purdah adalah makruh. Ini kita kena faham berkenaan dengan pakai niqab. Di dalam mazhab Maliki, memakai niqab adalah makruh. Kenapa? Kerana ulama mazhab Maliki mengatakan bahawa niqab dihukumkan sebagai makruh jika niqab bukanlah merupakan pakaian setempat. Kalau masyarakat di sesuatu tempat tak pakai niqab, maka pada ketika itu dilarang untuk memakai niqab. Kenapa? Kerana dengan memakai niqab akan menarik perhatian orang lain. Ini yang berlaku pada hari ini. Pakai niqab bukan untuk menutup aurat. Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengikut kaul yang muktamad, aurat wanita adalah seluruh anggota badan. Walaupun ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan aurat wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan tangan. Tapi mengikut pendapat yang muktamad, keseluruh anggota badan. Jadi, walaupun pada asalnya memakai niqab itu adalah dituntut, tetapi kalaulah niqab itu bukan adat kebiasaan, maka pada ketika itu kita ditegah. Kerana pakaian tersebut dianggap sebagai pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian. Seperti yang berlaku di masyarakat kita pada hari ini, memakai purdah dengan niat untuk menarik perhatian orang lain, jadi viral, jadi famous. Moga kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk tersebut. Wallahu alam tuan-tuan, dah lebih masuk. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Moga-moga pengajian yang singkat ini mendapat manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan yang kita tempuh ini menjadi madrasah tarbiyah yang akan mendidik jiwa kita, mendidik diri kita menjadi orang yang lebih baik. Wal afu minkum tuan-tuan. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.